Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap anak-anak murid cikgu semua sihat. Okey, hari ini kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5 adalah bersama Cikgu Hafizah. Okey, jom. Tema pembelajaran kita pada hari ini adalah kemasyarakatan. Okey, unit 1 masyarakat penyayang. Tarikh adalah 1 Februari 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks tidak formal. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, pada akhir pembelajaran, murid dapat menaraikan kata nama am dengan tepat. Okey. Yang kedua, murid dapat membina 4 daripada 5 ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Okey, apa itu kata nama am? Okey. Kata nama am adalah kata yang digunakan untuk menamakan manusia, haiwan dan benda secara umum. Okey, contoh kereta, kipas, kucing, orang atau kerusi. Okey, kita boleh lihat, awak boleh cari kata nama am di sekitar awak, di sekeliling awak sekarang. Contohnya, jika awak berada di ruang tamu, apa yang berada di ruang tamu? Okey, kerusi, meja, langsir, kipas, itu adalah kata nama am. Okey, boleh faham? Okey, kita teruskan. Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Okey, kata nama am mesti menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Sebab permulaan ayat kita kena menggunakan huruf besar. Okey, kita teruskan. Baiklah, kita teruskan. Untuk pengetahuan semua, kata nama am terbahagi kepada 2, iaitu hidup dan tidak hidup. Untuk kata nama am hidup, terdapat 2 kategori, iaitu manusia dan bukan manusia. Manakala kata nama am tidak hidup juga terbahagi kepada 2 kategori, iaitu institusi dan bukan institusi. Bagi bukan institusi, terdapat juga 2 kategori, iaitu abstrak dan konkret. Bagi abstrak, terdapat 2 kategori juga, iaitu berbilang dan tidak berbilang. Okey, selepas ini cikgu akan terangkan satu persatu kategori kata nama am. Okey, jom. Baiklah, kita teruskan dengan kata nama am yang pertama, iaitu kata nama am hidup manusia. Okey, kata nama am hidup manusia ni adalah seperti petani, ayah, ibu, sastrawan, pelukis, jurujual. Kata ini merujuk kepada nama-nama manusia. Okey, faham? Contohnya yang ada di sekeliling awak sekarang mungkin ibu, ayah, nenek atau adik. Itu adalah merupakan kata nama am hidup manusia. Kata nama am hidup bukan manusia adalah merujuk kepada benda hidup yang bukan manusia. Sebagai contoh, ayam, pokok, harimau, ikan. Okey, kita ambil contoh jika awak berada di tepi pantai. Okey, sekeliling awak benda yang hidup bukan manusia adalah seperti mungkin awak ternampak ketam, pokok kelapa, burung. Itu adalah kata nama am hidup bukan manusia. Kata nama am tak hidup institusi adalah seperti sekolah, persatuan, perpustakaan,
hospital, pejabat pos dan stesen bas. Untuk pengetahuan semua, institusi ini bermaksud badan atau organisasi yang ditubuhkan untuk sesuatu tujuan tertentu. Okey, awak boleh lihat perpustakaan ada ditubuhkan untuk tujuan tertentu, hospital tujuannya untuk merawat orang yang sakit, mahkamah syariah adalah untuk menyelesaikan masalah dalam kekeluargaan. Kita teruskan. Kata nama am tak hidup bukan institusi konkret adalah merujuk kepada nama untuk sesuatu benda yang dapat dipegang, dirasa dan dilihat. Sebagai contoh, rumah, lautan, langit, kereta, pekan, kapal terbang dan sebagainya. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Okey, apakah maksud abstrak? Okey, abstrak adalah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan serta bersifat bukan kebendaan. Okey, sebagai contoh, senyuman, bayangan, pendapat, cadangan. Cuma kata nama ni adalah kata nama abstrak yang boleh dibilang, maksud boleh dikira. Okey, sebagai contoh, kita boleh tambah dengan kata bilangan seperti satu senyuman, beberapa pendapat, satu bayangan, satu cadangan. Okey, kita teruskan. Bagi kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang, ianya lebih kurang sama dengan yang kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang, cumanya yang ini tidak boleh dikira. Okey, sebagai contoh, iklim, keindahan, perpisahan dan kedamaian. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini, iaitu aktiviti membaca bersama-sama. Okey, awak semua boleh rujuk muka surat 6 pada buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Okey, kita teruskan. Boleh kita baca sama-sama? Okey, 1, 2, 3. Pusat Transit. Jawatan Kuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi Pusat Transit untuk anak-anak penghuni taman. Pusat Transit Anakku Sayang, Taman Seri Damai, pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti co-kurikulum. Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Okey, cikgu nak tanya semua, siapa yang pernah menggunakan pusat perkhidmatan pusat transit? Okey. Pusat transit ni adalah merupakan pusat persinggahan ataupun pusat berehat ataupun tempat untuk awak ataupun adik-adik awak atau kanak-kanak dijaga sementara ibu bapa pergi bekerja. Boleh faham? Okey, hargailah jasa ibu bapa awak yang pergi bekerja dan cari duit untuk awak, nak belikan awak macam-macam. Hargailah pengorbanan ibu bapa awak semua. Okey, kita teruskan. Okey, dalam buku teks muka surat 6 ada 4 gambar. Di mana 4 gambar ini menunjukkan turutan aktiviti pusat transit. Okey, gambar yang pertama, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Gambar yang kedua, Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit.
Gambar yang ketiga adalah selepas mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Gambar yang keempat, memandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Okey, kita tunggu apa aktiviti kita seterusnya. Kita teruskan aktiviti kita pada hari ini dengan mencari kata nama am. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Yang mana satu kata nama am? Okey, cikgu akan bulatkan. Van sekolah dan pusat transit. Itu adalah kata nama am yang terdapat dalam petikan teks bagi gambar nombor 1. Okey, teruskan. Dalam gambar pula, yang mana satu kata nama am? Okey, kucing, motosikal, van sekolah, murid, beg sekolah, burung, sekolah, pagar, perhentian bas, awan dan langit. Itu adalah contoh kata nama am yang terdapat dalam gambar. Okey, ini adalah contoh peta pokok. Selalunya kita gunakan peta pokok ini untuk buat, selalunya dalam sejarah kita akan ada buat aktiviti menyatakan salah silah keluarga. Ingat tak? Itu adalah contoh penggunaan peta pokok. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh penggunaan peta pokok. Okey, cikgu dah kategorikan gunakan peta pokok ini pada gambar yang kedua. Okey, contoh gambar, awak perlu buat peta pokok, tuliskan gambar kedua, kemudian teks, gambar, dan bawah teks apa kata nama am yang terdapat dalam teks, kemudian bawah gambar apa kata nama am yang terdapat dalam gambar. Boleh faham? Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah gambar yang ketiga. Okey, cikgu nak awak buat peta pokok pada buku. Tulis sedia ada awak, kemudian awak kategorikan kata nama am yang ada dalam gambar dan kata nama am yang terdapat pada teks. Boleh? Okey. Begitu juga dengan gambar yang keempat. Setelah selesai awak buat tugasan kata nama am untuk gambar yang ketiga dan keempat, awak perlu snap gambar hasil tugasan awak, kemudian hantarkan ke grup Telegram tugasan Cikgu Ajira dan tugasan Cikgu Hafizah. Boleh? Okey, cikgu percaya pada awak. Cikgu yakin awak boleh selesaikan tugasan pada kali ini. Okey, kita teruskan. Okey, untuk tugasan yang kedua, awak kena bina ayat menggunakan kata nama am yang terdapat pada slide. Okey, van sekolah, kucing, murid, beg dan kasut. Awak perlu bina ayat yang lengkap. Boleh? Okey,
kita dah sampai ke penghujung PDPR kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Cikgu harap awak semua akan kekal sihat dan jauh daripada COVID-19. Jaga diri baik-baik, jaga hubungan awak dengan ibu bapa awak, sayangi mereka, dan kita akan jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.